Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil kursus DET 30053 Power System. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk melaksanakan Practical Work 1 berdasarkan kepada kertas amali yang telah dimuat naik di dalam SIDOS kursus Power System. Pastikan sebelum anda terus menonton video ini, anda telah ada di tangan lab sheet Practical 1 kerana penerangan saya akan berpandukan kepada kertas amali tersebut. Baik, tidak kiralah anda daripada kelas manapun, kelas A, B, C, D, E, anda berkongsi ilmu yang sama. Baik, pastikan setiap pelajar telah muat turun dan juga telah print ataupun photostat Practical Work 1. Di dalam amali ini, kita akan membuat amali berkaitan dengan generation system, iaitu Indo Experiment. Bermaksud eksperimen amali 1 ini akan dibuat di makmal, di dalam makmal, bukannya di luar. Kalau anda lihat di belakang saya ini adalah peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat amali 1. Alright? Jadi sebelum itu, kita tengok dulu apakah outcome untuk amali ini. Yang pertama sekali, describe briefly the electrical power generation by using solar method. Nombor 1. Nombor 2, construct the circuit diagram of solar power trainer system for 100 ohm load under control condition. Jadi berdasarkan kepada outcome ini, walaupun anda menonton video, tugasan yang pertama ialah nanti antara tugasannya anda perlu memahami bagaimana amali ini akan dilaksanakan dan perlu tahu secara teori bagaimana sistem ini berfungsi. Dan apabila masuk untuk buat amali di makmal ini, apabila pensyarah-pensyarah bertanya kepada anda untuk menerangkan secara ringkas, sepatutnya setiap pelajar tahu untuk memberikan penerangan dan dah tahu macam mana amali itu akan dikendalikan. Baik. Mari kita kenal pasti ataupun mari kita berkenalan dengan peralatan-peralatan yang akan digunakan di dalam amali 1 ini. Right? Saya tarik ke depan sebab agak jauh, ya. Okey. Berdasarkan kepada amali, kertas amali kita nombor 1 ialah silicon solar cell. Ini jenis ditulis multicrystalline ataupun monocrystalline. Di dalam senang cerita kita katakan ini adalah panel solar. Setiap orang nanti kalau dikatakan tunjukkan, kalau pensyarah kata okey tunjukkan yang mana satukah silicon solar cell, maka kamu akan tunjukkan ini. Silicon solar cell. Ini adalah silicon solar cell. Yang kata ini adalah panel solar. Right? Silicon solar cell yang ada dia punya grip sendiri. Maka kita akan gunakan silicon solar cell ini untuk menghasilkan tenaga elektrik DC, arus terus. Kemudian nombor 2 dikata power monitor rack. Power monitor rack. So yang mana satu power monitor rack? So mesin yang besar ini adalah power monitor rack. Okay, power monitor rack ini fungsinya apabila kita bagi kuasa nanti, power monitor rack ini dekat sini kita akan dapat bacaan. Ya, maksudnya kita akan menggunakan pengukuran yang ada dalam meter ini, dia akan ukur terus, kita akan dapatkan bacaan daripada sini. Alright, power monitor rack untuk mengukur. Alright. Dan yang ketiga adalah halogen lamp. Apa benda halogen lamp? Saya tunjukkan. So ini adalah halogen lamp. Lampu halogen.
Sebab kita membuat secara indoor, kita membuat di dalam makmal bermaksud cahaya matahari yang sebenar tidak ada. Jadi kita akan gantikan halogen lamp ini untuk pancarkan sinaran dan dia akan berfungsi sama macam matahari solar, ya, membekalkan tenaga solar. Yang keempat, kita perlu ada multimeter eksternal. Multimeter eksternal, saya yakin anda semua majoritinya dah semester 4. So kita akan ada multimeter eksternal. Ya, untuk kita ukur, kalau kita tengok dekat outcome nombor 2, ya, kita akan bina diagram dan kita akan gunakan load 100 ohm. Jadi macam mana kita nak tahu load kita adalah 100 ohm, maka kita perlu mengukur menggunakan external multimeter. Jadi tugasan anda, walaupun anda menonton video ini, ya, sekadar menonton video, kita belum buat amali yang sebenar di makmal, tetapi pastikan setiap orang, ya, telah mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menggunakan meter ini. Sebab kita akan menguji adakah pelajar tahu untuk mengambil bacaan menggunakan meter. Jadi di dalam meter ini ada arus terus, ada arus ulang alik, DC, AC, ada macam mana kita nak ukur rintangan. Ini adalah tanggungjawab pelajar. Sebelum masuk, pastikan anda dah tahu bagaimana untuk ukur menggunakan multimeter yang ini, external multimeter. Okey? Dan yang terakhir ialah connection. Alright, dan nombor 5 adalah cable connection. Ini adalah contoh cable connection yang kita akan guna pakai, ya. Ikutlah nanti nak pakai warna apa, tetapi cable connection ini akan diguna pakai untuk kita membuat sambungan litar. Yang ini akan berlaku di makmal. Cuma setiap orang pastikan anda faham bagaimana untuk melakukan penyambungan, ya. Akan datang, ya, minggu seterusnya bila datang ke makmal, sepatutnya setiap orang boleh terus membuat sambungan. Kalau anda bertanya dengan pencara anda, boleh, tetapi markah akan menjadi berkurang. Jadi video ini boleh ditonton berulang kali, pastikan setiap orang begitu dah jelas bagaimana untuk kita membuat amali. Okey, kita manfaatkan masa yang ada dengan manfaatkan video ini, maka semua diharapkan kamu tahu bagaimana untuk menjalankan amali 1. Baik, kita sudah berkenalan dengan peralatan-peralatan untuk membuat amali. Baik. Jadi di dalam kertas amali ini telah diberikan teori. Okey, teori ini telah ada, maka semua pelajar dikehendaki untuk baca dan memahami teori ini. Dan selepas itu, setiap orang diminta untuk membuat ringkasan. Apakah sebenarnya bagaimanakah solar ini dihasilkan dalam konteks teori yang diterangkan ini. Jadi apabila setiap orang, ini tugasan yang setiap orang walaupun nanti dalam report tidaklah menghantar, tetapi anda semua perlu menerangkan kepada pensyarah apabila diminta untuk berbuat demikian, dan pastikan penerangan itu adalah penerangan yang menunjukkan anda telah membaca dan memahami. Jadi boleh discuss, boleh berbincang dengan rakan-rakan di rumah sewa, rakan-rakan sekelas dan sebagainya, dan pastikan apabila datang minggu depan dah tahu bagaimana teori ini, ya, penerangan tentang teori ini. Jadi saya tidak akan menerangkan teori, anda akan nanti akan terangkan kepada pensyarah ataupun mungkin pensyarah anda akan memberikan penerangan ringkas bagaimana secara teorinya solar energy power system ini beroperasi. Baik, kita terus pergi kepada prosedur. Ya. Ini perkara yang penting. Prosedur ini perlu dipatuhi. Dan pemarkahan juga ada memberikan markah tentang follow the procedure. Okey. Jadi prosedurnya dalam ini ada 1 hingga 12. Okey. Jadi kita mulakan untuk membuat amali ini, kita mulakan dengan prosedur yang pertama. For indoor experiment, maksudnya kita buat dalam makmal ini, the equipment is set up in dark room. Jadi ia perlu, lampu yang ada ini perlu dipadamkan. Jadi tapi saya tidak padamkan, kita akan padamkan nanti apabila waktu sebenar kita membuat amali. Tetapi jangan padam waktu awal-awal ini.
Padam setelah semua sambungan dibuat. Right? Dan tidaklah kita akan padam keseluruhan, nanti tak nampak pula kita nampak sambungan. Right? Padam pada lampu yang menerangi kawasan eksperimen sahaja. Okey. Kemudian dikata the halogen lamp is used to replace the sun. Jadi kita memang akan pakai halogen lamp ini yang akan menggantikan solar. Ya, cahaya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, connect the solar power trainer system by using schematic diagram below where the voltage meter is connected in parallel and the ampere meter is connected in series with 100 ohm load. Nombor 2. Jadi, ini adalah dia punya circuit. Saya harap semua boleh rujuk kertas amali masing-masing. Ini adalah sambungannya. Ini adalah sambungannya. Jadi untuk mengelakkan kesilapan di dalam membuat sambungan, saya cadangkan untuk voltage ini jangan buat sambungan dulu. Seolah-olah kita tutup, kita selesaikan sambungan yang ini dulu, yang lain dulu. Bila dah selesai baru kita ambil 2 wire, barulah kita sambungkan ke poin yang ini dan juga poin yang ini. Okey, saya tunjukkan bagaimana untuk kita membuat sambungan. Tetapi saya tidak akan sambung. Saya tunjukkan, saya demo sahaja. Ya. Okey. Sekarang ini panel solar yang di belakang sana, kita ada wire yang kita telah sambungkan ke dalam power rack ni, ya, ke dalam power meter, solar power trainer ataupun di dalam amali ini ditulis ia adalah power monitor rack. Katakan sekarang ini kita dah sambung, dah sedia ada sambung ke dalam ini. Jadi kalau kita tengok, saya hopefully kamu boleh nampak lah. Okay. Sekarang yang power solar yang sebenar itu dah sambung masuk power dekat sini. Kalau dekat sini dia ada simbol solar panel. Okay. Bermaksud nanti solar panel akan ada bacaan. Bila dia generate power, dia akan ada bacaan dekat sini. Voltage akan ada keluar nilai, current akan ada keluar nilai. Jadi dekat sini adalah solar output. Maksudnya apa yang dikeluarkan oleh panel solar, outputnya di sini. Dan kalau kita tengok berdasarkan kepada rajah litar kita, solar panel ada 2 output. Senang cerita, saya kata yang atas positif, yang bawah negatif. Sebenarnya tidak ada. Untuk memudahkan kita membuat sambungan dan tidak berlaku kesilapan, kita anggap yang atas itu positif, yang bawah itu negatif. Jadi solar output yang warna merah ini adalah positif, yang merah ini adalah positif, yang hitam ini adalah negatif. Jadi bagaimana untuk membuat sambungan? Sekejap ya. Jadi kita buat sambungan, kita readykan. Kalau ini cara yang kita mudah, kita letakkan, readykan wire, kabel positif, sediakan kabel negatif. Alright. Sekarang ini ada kabel positif, negatif daripada solar panel. Kalau berdasarkan kepada circuit, ya, berdasarkan kepada circuit ini, yang positif, saya kata abaikan yang ini dulu. Jangan tengok dululah. So positif akan pergi kepada ammeter. Positif ammeter pun kita senang cerita, kita kata ini masuk positif, keluar negatif. Sebenarnya tak ada pun, tak kisah. Tapi untuk memudahkan kita, kita kata solar panel positif akan jumpa positif ammeter. Solar panel negatif akan jumpa dekat negatif load. Jadi kita akan buat sambungan berdasarkan yang ini. Dia kata positif pergi ke positif ammeter. Dekat mana ammeter? So ammeter adalah di sini. Right? Ini adalah meter current. So positif
akan masuk ke positif emitter. So positif akan masuk ke positif emitter, negatif panel solar ini pergi mana? So negatifnya akan pergi ke, ini abaikan, akan pergi kepada negatif load. Akan pergi ke negatif load. Load juga tidak ada positif negatif, tetapi kita yang buat dia ada positif negatif. Sebenarnya dia tidak ada. Alright, kita letakkan dia positif negatif, kamu yang tetapkan supaya tidak tersalah sambungan. Okey. Cuma okey, tapi tadi saya dah tunjuk buat sambungan-sambungan. Saya terlupa sebenarnya sebelum menyambung ini, sebab di dalam dua ini dia suruh kita setkan 100 ohm, ya, 100 ohm pada load kita. So ini yang load, ini load. Jadi sebenarnya nanti pakai multimeter. So pakai multimeter ini kamu setkan, nanti tunjuk kat pencarah macam mana nak ukur. Setkan, lepas itu ukur adakah load ini adalah 100 ohm. Lepas itu baru buat sambungan, ya. So kita anggap sekarang ini dah 100 ohm.